Buletin Didik 13 Julai bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum, salam hormat dan salam sejahtera. Kementerian Pengajian Tinggi KPT sedang melaksanakan satu kajian keberkesanan pembelajaran dan pengajaran PDP secara dalam talian bagi menambah baik proses pembelajaran berkenaan. KPT dalam kenyataan hari ini menyatakan bahawa kementerian prihatin dengan kekangan dan kesukaran dihadapi oleh pelajar dan tenaga pengajar dalam melaksanakan PDP sepanjang tempoh pandemik COVID-19 yang mencabar. KPT menyarankan pihak Institut Pengajian Tinggi IPT untuk merujuk nota yang dikeluarkan oleh Agensi Kelayakan Malaysia MQA pada 8 Februari lalu sebagai panduan pengendalian program pendidikan tinggi semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Berdasarkan nota panduan itu, pemberi pendidikan tinggi PPT diberikan fleksibiliti untuk mengendalikan aktiviti PDP secara dalam talian dengan mengambil kira keadaan semasa. Kursus atau komponen pembelajaran yang memerlukan pelaksanaan secara bersemuka dan tidak dapat diganti melalui kaedah pembelajaran dalam talian boleh dianjakkan ke minggu pembelajaran atau semester akan datang. Bagi pelajar yang menghadapi sebarang masalah, pihak IPT menyediakan kemudahan perkhidmatan kaunseling dan sokongan psikososial untuk mahasiswa melibatkan lebih 150 kaunselor dan pakar psikologi. Pelajar boleh menghubungi bilik gerakan KPT yang dibuka 24 jam di nombor tertera bagi mendapatkan maklumat lanjut. Universiti Teknologi Mara UiTM melaksanakan pengurangan yuran convocation RM40 bagi 3 sesi iaitu sesi 93, 94 dan 95 untuk graduan semua peringkat pengajian ijazah dan diploma. Ketua Perhubungan Awam, Media dan Protokol Jabatan Komunikasi Korporat UiTM Nora Nordin berkata, keputusan dibuat pengurusan tertinggi universiti selepas mengambil maklum situasi semasa. Dalam kenyataan hari ini, beliau berkata pengurangan diberi secara automatik untuk meringankan beban keuangan graduan. Kadar yuran convocation dikenakan kepada graduan pada setiap sesi convocation adalah antara RM150 hingga RM230 mengikut peringkat pengajian. Melalui pengurangan RM40, graduan hanya perlu membayar antara RM110 hingga RM190 sahaja. Graduan yang sudah membayar yuran akan dimaklumkan untuk mengisi e-borang pemulangan yuran konvo ke-93 bagi pemulangan RM40. Bagi yang belum membayar, bil akan dibatal dan akan dijanakan bil yuran yang baharu. Mengikuti sesi pembelajaran dalam talian, ada kalanya tidak semua pelajar mampu memberi tumpuan sepanjang kelas berlangsung. Oleh itu, seorang guru muzik mengambil inisiatif mempelbagaikan cara dalam menarik minat pelajar. Elemen muzik yang diterapkannya secara tidak langsung dapat merangsang dan meningkatkan kecerdasan. Menurut Muhammad Najmi Zamani, Ketua Panitia Muzik di Sekolah Kebangsaan Jalan 3, Bandar Baru Bangi, meskipun subjek muzik tidak dinilai setinggi mata pelajaran akademik, namun ia mampu meningkatkan aspek perkembangan dan kemahiran pelajar kerana melalui muzik dan nyanyian, tingkah laku positif di kalangan pelajar dapat dipupuk. Tempoh pembelajaran PDPR ketika ini juga tidak menghalang Cikgu Najmi dan anak-anak muridnya bermain alat muzik meskipun hanya di dalam talian. Kerana baginya, aktiviti ini dapat juga menghilangkan tekanan pelajar di rumah. Selain daripada menghiburkan, muzik juga penting sebagai terapi kepada minda anak-anak yang mungkin penat belajar ketika PDPR ini. Aktiviti yang biasa kami lakukan semasa latihan secara online ialah biasanya saya akan membuat rakaman secara sendiri dan saya akan ketika waktu perjumpaan secara Google Meet saya akan kongsikan bersama murid-murid. Cikgu Najmi turut berterima kasih kepada ibu bapa yang memainkan peranan penting dalam memastikan keberkesanan kelas PDPR-nya di mana mereka lah yang merakam video anak-anak bermain alat muzik di rumah. Sebelum pandemik COVID-19 melanda negara, Kelab Muzik Rentak Budaya SK Jalan 3 ini turut aktif membuat persembahan dan menyertai pertandingan. Pelbagai kejayaan pernah diraih oleh Rentak Budaya sepanjang penubuhannya selama 17 tahun. Antaranya ialah kami merupakan pemenang pingat emas ASEAN Cultural Music Festival selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2015 hingga 2019. Kami juga merupakan pemenang pingat emas untuk IYCAF yang pernah berlangsung di Melaka pada tahun 2019.
Kembali di Buletin Didik. Kes baru harian COVID-19 hari ini mencatatkan angka 11,079 kes, iaitu yang tertinggi dicatatkan sejak Malaysia dilanda wabak itu. Sebelum ini, catatan tertinggi kes yang direkodkan adalah 9,353 kes pada 10 Julai lepas. Selangor kekal mencatat kes harian tertinggi dengan 5,263 kes. Diikuti Kuala Lumpur 1,521 kes dan Negeri Sembilan 1,033 kes. 9 negeri mencatat kes harian di bawah 500 kes, manakala Terengganu, Putrajaya dan Labuan di bawah 100 kes. Sementara di Perlis tiada kes baru COVID-19. Peruntukan tambahan RM1.1 bilion akan dipertimbangkan kepada Kementerian Kesihatan KKM untuk menangani COVID-19 di Lembah Kelang. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata beliau telah mengarahkan Kementerian Keuangan mempercepatkan kelulusan peruntukan itu yang telah dipohon oleh pasukan bertindak khas Lembah Kelang. Secara keseluruhan, KSU Kementerian itu dah menyatakan mereka perlu RM1.1 bilion untuk meningkatkan kapasiti upayaan kita untuk menguruskan masalah di Klang Valley. Jadi saya telah minta supaya dia ronding cepat dengan pihak Ketua Setiausaha Perbendaharaan supaya peruntukan yang perlu dibuat secara berfasa-fasa itu dapat diluluskan. Jelasnya, beliau secara dasar bersetuju dengan permohonan dana yang dikemukakan oleh Kementerian Kesihatan. Perdana Menteri berkata demikian selepas melakukan lawatan mengejut di Hospital Tuanku Ampuan Rahimah HTAR Kelang, Selangor pagi tadi. Dalam pada itu, mengenai isu yang dihadapi oleh HTAR, Tan Sri Muhyiddin telah mengarahkan penambahan katil serta 15 ventilator untuk kegunaan hospital berkenaan. Perdana Menteri juga memaklumkan kerajaan akan meningkatkan peruntukan untuk aktiviti penyumber luaran, pengurusan kesihatan mental, penambahan ruang hospital di Selangor, bayaran allowance COVID-19 bagi kaki tangan ICU. Tidak terkecuali penyediaan taska atau sewaan bangunan bagi menempatkan anak petugas dan pusat kuarantin khas bagi petugas kesihatan. Dalam pada itu, menurut Perdana Menteri, kadar vaksinasi harian yang melebihi 420,000 dos semalam merupakan berita terbaik buat negara dan Malaysia dalam landasan tepat untuk mencapai imuniti kelompok sebelum akhir tahun ini. Kita hari semalam telah mencatat lebih 420,000 dos sehari. That is a good news. Antara yang tertinggi sebagai di dunia. Jadi kalau ikut kita punya fasa vaksinasi, saya jangka kita boleh sampai hampir semua yang perlu divaksinasi selesai sebelum akhir tahun. Beliau turut mengarahkan Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin untuk membeli mana-mana vaksin yang sedia ada secepat mungkin. Jumlah suntikan harian vaksin COVID-19 negara mencecah rekod tertinggi iaitu 421,479 dos dengan pemberian dos pertama melebihi 264,000 manakala dos kedua 157,445. Berkuat kuasa hari ini, semua aktiviti kelas pengajian, kuliah dan sebagainya dibenarkan semula di Masjid Seluruh Perlis. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail dalam titahnya menegaskan aktiviti pengimarahan masjid itu selaras dengan limpah perkenan Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamalul Lail setelah meneliti perkembangan semasa penularan COVID-19 di negeri itu ketika fasa kedua Pelan Pemulihan Negara PPN dilaksanakan. Baginda bertitah, aktiviti ini bagaimanapun mesti dilakukan mengikut prosedur operasi standard SOP seperti bacaan Al-Quran dan terjemahan dalam tempoh 15 minit sahaja selepas solat subuh dilaksanakan. Penjarakan fizikal ketika solat juga dikurangkan dan kuliah maghrib perlu dihentikan sebaik masuk waktu isyak. Penceramah yang terbabit dalam aktiviti rentas sempadan juga tidak dibenarkan menyampaikan ceramah. Jamuan di masjid boleh dilaksanakan dengan cara mengedarkan makanan yang siap dibungkus tanpa menggunakan polistiren serta meminimumkan penggunaan plastik untuk dibawa pulang. Tugas dan tanggungjawab guru ketika ini pastinya mencabar, apatah lagi dengan pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Mereka memikul tanggungjawab besar dalam memastikan pelajar dapat menerima ilmu dengan baik meskipun berdepan pelbagai cabaran. Di Melaka, seorang guru sanggup berkongsi rezeki dengan sebahagian keluarga anak muridnya yang terkesan akibat pandemik COVID-19.
Fazliha Mat Lui yang bertugas sebagai guru kebajikan Sekolah Kebangsaan Air Molek Melaka memahami kepayahan sebahagian keluarga anak muridnya yang terjejas. Justru dia mengambil inisiatif mewujudkan gerbang rezeki di hadapan rumahnya di Rumah Awam Air Molek menggunakan duit poket sendiri. Bermodalkan RM500 sebagai permulaan, kini telah membantu hampir 50 keluarga di sekitar Air Molek. Memang ramai yang terkesan. Pada peringkat permulaan dana kita hanya kecil sajalah dalam bajet dalam 500 lebih kurang, dan pelajar atau ibu bapa yang terlibat pun yang boleh dapat bantuan tu pun lebih kurang dalam 15 buah keluarga saja. Dan selepas ini bila dana tu dah mula turun, dah ramai yang menyumbang, guru-guru pun menyumbang, masyarakat setempat yang berkemampuan pun menyumbang. So target kita dalam 1 minggu ke 2 minggu tu mencecah ke 30 buah keluarga sehingga 50 buah keluarga. Menurut Fazlina, gerbang rezeki diwujudkan sejak fasa 1 Pelan Pemulihan Negara PPN awal bulan ini. Ujar ibu kepada 3 anak itu, pada mulanya gerbang rezeki disasarkan untuk membantu keluarga anak muridnya yang terputus bekalan makanan. Namun ia berjaya diperluaskan selepas dia menerima banyak sumbangan dari pelbagai pihak. Seorang warga emas Abdul Malik Abdullah 64 tahun memuji usaha murni Fazlina membantu golongan yang memerlukan sepertinya. Baguslah dia orang buat bantuan macam ni kan pada masa Covid ini kan, pada yang membantu gerbang rezeki, yang membantu pada orang yang terkesan pada masa-masa ini kan, putus bekalan ke makanan ke apa ke, jadi dia orang meringankanlah beban-beban dia orang kan, untuk makanan kan. Bagi N. Maniam 47 tahun pula, kewujudan gerbang rezeki di taman perumahan itu amat bermakna bagi keluarganya. Dia yang menghidap penyakit darah tinggi kini tiada sumber pendapatan akibat kehilangan pekerjaan sejak pandemik COVID-19 melanda lebih setahun lalu. Terima kasih, banyak terima kasih. At least kita boleh hidup lagi, tak ada lapau lah, perut kosong semua tak ada lah. Itu yang boleh kita bagi terima kasih kepada semua orang lah. Pasang surut pantai pun kering, senanglah orang berjalan kaki. Orang patut pandai berunding. Sengketa hilang, amanlah negeri. Masih di Buletin Didik, terus kita ke laporan sukan. Seramai 90% atlet negara yang bakal beraksi di Sukan Olimpik Tokyo 2020 bermula 23 Julai ini telah diuji dan kesemuanya didapati bebas daripada penggunaan bahan terlarang. Menurut pengarah agensi anti-doping Malaysia, Adamas Azura Abidin, sehingga kini 27 daripada 30 atlet selesai menjalani ujian anti-doping sebelum bertolak ke Jepun. Baki 3 lagi atlet negara yang akan ke Tokyo dijangka menjalani ujian dalam masa terdekat. Seorang daripadanya sedang menjalani kuarantin selepas pulang daripada kejohanan luar negara. Manakala ujian doping bagi 2 atlet yang berada di luar negara dilaksanakan pihak Persekutuan Sukan Antarabangsa. Adamas mengingatkan setiap atlet mereka bertanggungjawab sepenuhnya terhadap apa sahaja bahan yang diambil. WADA telah memperkenalkan polisi whistleblower yang memberikan hak kepada atlet sekiranya wujud unsur sabotaj atau aktiviti melibatkan gejala doping. Malaysia akan diwakili 30 atlet dalam 27 acara melibatkan 10 jenis sukan bagi Olimpik kali ini. Kumpulan pertama atlet terdiri daripada 4 pelayar telah berlepas ke Tokyo pada 8 Julai lepas. Kumpulan kedua dan ketiga pula dijadualkan berlepas pada 17 dan 25 Julai ini. Selepas meniti detik penuh mencabar sepanjang saingan Euro 2020, kepulangan skuad Itali ke Rom disambut penuh meriah. Kejuaraan Euro 2020 sememangnya amat bermakna buat Itali selepas kali terakhir menanginya pada tahun 1968. Suasana cukup ceria penyokong Itali menyambut kepulangan wira-wira mereka. Selepas turun dari pesawat, skuad kendalian Roberto Mancini dibawa bertemu Presiden Sergio Mattarella sebelum berjumpa Perdana Menteri Mario Draghi. Bagi penyokong, semangat juang pemain sepanjang Euro sehingga bergelar juara amat disanjung tinggi. Ada juga kepuasan peribadi melihat kekecewaan penyokong lawan yang terlalu yakin trofi kejuaraan akan kembali ke England. Ini kejuaraan kedua Itali selepas melakukannya 53 tahun lalu, menewaskan Yugoslavia di Rom, sekaligus menyaksikan England terus kempunan gelaran utama sejak menjuarai Piala Dunia pada 1966. Sementara itu, penyokong fanatik skuad The Three Lions masih sukar menerima kekalahan pasukan mereka.
Antara yang dikecam ialah Marcus Rashford. Lukisan mural penyerang Manchester United itu diconteng dengan kata-kata perkauman. Rashford menjadi sasaran selepas kegagalannya menyudahkan sepakan penalti ketika England diambang kejuaraan. Masyarakat setempat nyata tidak setuju perbuatan tidak bermoral itu apabila pantas menutup contengan tersebut. Selain Rashford, dua lagi pemain berkulit hitam England iaitu Jadon Sancho dan Bukayo Saka yang gagal menyempurnakan penalti dilaporkan turut menerima kecaman. Baik, gaya bebas payung terjun di kawasan Padang Pasir mengakhiri Buletin Didik malam ini. Saya Khairul Hazwan Muhammad Asri. Salam hormat dan Assalamualaikum.